Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah. Kita sementara menunggu orang lain. Bila kita sudah ada basic, kita perlu lihat 4 perkara lah. Balaghah, nahwu, sarah, balaghah dan fasahah. Dengan 4 perkara ya. Jadi tuan-tuan, ini buku saraf yang semua dah ada. Ini buku balaghah pun ada. Kemudian satu lagi tu I'rabul Quran. I'rabul Quran yang kuning tu, tu. Okey. Dan satu lagi apa tu? Ni buku peta. Dulu Cik Wan ada kan buku ni. Tapi saya fotokopi sela-sela je. Buku peta ni dia ada satu buku tapi dia A4. Dia A4 paper, dia binding kat sini. Kan? Dan buku ni saya rasa ada 33 muka surat. Tapi yang kita nak gunanya 10 muka surat saja. 10 muka surat tu yang basic. Ini muka surat ketiga. Jadi muka surat ketiga campur 10 lagi, mana dalam muka surat 12 lah. 3 hingga 12 yang basic. Jadi yang ada tabeng, ada lengkap, ada apa semua. Jadi tuan-tuan, bila kita analisa, lesson hari ni memang susah sikit. Kita akan gunakan 1, 2, 3, 4. Dan ini buku sebenarnya tebal, menerankan buku yang A4 paper ni. Dia punya buku ni. Ini dia punya syarah dia. Kalau tuan-tuan baca buku ni, boleh bacalah ini. Jadi, tapi ini pun dah fotokopi dah. Original tak ada. Okay. Dan hari ni, kita lihat pelan-pelan ya. Tuan-tuan tulis muka surat baru. Kalau dapat A4 pun, dapat A4 lagi baik. Tulis A4 kosong. Itu kaedah yang kita belajar di sana. Ya. Ada 4 bidang ilmu, tuan tengok ni. Saraf. Sebab apa? Ini yang kena buat banyak kali. Nahwu, balaghah dan fasahah. Ya, ini dia 4 perkara ni. Ya. Sekejap ya. Sebelum kita pergi kepada tafsir, kita mesti selesai 4 perkara ni dulu. Dalam setiap ayat Quran. Sebelum pergi. Ya, dan nanti kita tengok dulu, kita ambil satu ayat Quran, kita analisa 4-4. Ya, nanti kita lihat 2 kali. Ayat Quran yang pertama, kita ambil watin. Watin, surah Tin. Okay? Wazaitun. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Baladil amin. Okey. Laqad khalaqna. Laqad. Apa ni laqad? Sungguhnya. Insana fi ahsani ahsani takwimin. Fi
insana khalaqna laqad amin ni wa hadzal turi si nina wa zaituna wa tini wa zaituni wa tini wa zaituni wa tur. Okey. Kalau kita boleh menganalisa setiap ayat Quran mengikut apa yang kita buat hari ini, itulah cukuplah. Jadi hari ini kita nak tengok, kita dah belajar saraf, belajar nahwu, kita dah belajar balaghah, kita belajar juga fasahah walaupun tak habis lagi. So kita nak tengok setakat mana kita boleh guna ilmu kita tu. Jadi untuk nak menganalisa ayat ni ada beberapa buku. Yang pertama buku saraf. Nama dia Surah Al-Kahfi, surah yang lengkap. Dia kasih eksklusif saraf. Ya, belum ada lagi buku selepas ni yang baru. Ini Al-Kahfi fil Balaghah. Al-Kahfi Balaghah ni eksklusif Balaghah. Belum ada buku baru lagi. Ya. Dan ini Mu'jam yang ringkas kita nak guna hari ni untuk nak pakai ayat ni. Dan satu lagi I'rabul Quran yang kuning. Okey. Ada siapa buat I'rabul Quran? Tuan Haji ada? Okey ada. Tak apa, ada satu dua cukup. Kita nak jadi bukti dalil aja. Okey. Tuan-tuan, are you ready? Boleh? Okey. Kita tengok saraf. Ya. Tuan-tuan nak salin-salin lah. Saraf ialah membina perkataan. Ya. Mencantum 2-3 perkataan jadi satu. Membina perkataan. Mencantum perkataan. Ya. Mengenali huruf dan perkataan. Ya. Di dalam ayat Al-Quran. Ya. Tidak ada kaitan dengan baris. Ya Syah, boleh? Belum ada baris lagi. Jadi yang pertama apa tadi? Membina perkataan. Yang kedua, mencantum perkataan. Yang ketiga, mengenali perkataan, huruf-huruf dan perkataan al-ayat, dalam ayat. Itu. Dan lain-lain. Dan tidak ada kena-mengena dengan barisan. Ya. Tidak masuk barisan. Bukan barisan parti ni. Tidak masuk barisan baris, bukan. Okay. Okay. Kita ambil satu contoh. Ya, ini saraf ya. Saraf. Mengenali haraf ini, waw ni haraf jar. Tuh. Waw ni haraf jar. Tuh. Mengenali haraf. Lepas tu atin ini asal dia waw dia campur dengan atin, betul tak? Jadi dua perkataan. Okey. Mengenali haraf. Itu nombor satu, mengenali haraf. Ya. Waw. Waw haraf. Ya. Az-zaitun isim. Ini haraf. Jar. Qasam. Apa makna haraf jar qasam? Haraf jar sumpah. Diguna untuk sumpah saja. Wah, wallahi. Di awal ayat. Di awal ayat. Jadi sama. Ini pun waw haraf qasam. Jadi ilmu saraf mengenal ni. Ya, tur isim. Ya. Sinin isim. Okey. Sebagai contoh ya. Yang lain pun sama. Okey. Istiqaq ya. Laqad, la campur dengan qad. Ini cantum. Ini cantum. Okey. Dalam cantum ni orang Arab panggil istiqaq. Cuba sebut istiqaq. Ish
Istiqaq. Istiqaq ni cantum. Ya, cantum lah. Kalau duduk jauh-jauh, tak nama istiqaq. Istiqaq ni orang kita kata gadis dengan pemuda lah. Semarai kan, istiqaq. Jadi, macam ni istiqaq lah. Dicantum. Ya, istiqaq ya. Sama. Dia istiqaq antara kalimah-kalimah. Ini istiqaq dengan ini. Apa bukti dia istiqaq? Kalau tidak ada ini, maka tak ada ini. Betul tak? Ya. Ini menjadikan baris bawah sebab ada ini. Itu makna istiqaq. Macam Rasulullah. Istiqaq tak? Ya. Sebab ada Rasul, Allah tu kena baris bawah. Itu istiqaq. Nama dia mudhafun ilaih. Boleh kan? Istiqaq. Istiqaq ni cantum. Sini Bukit Tursina. Tursina. Tur itu Bukit Tursina. Bukit nama Tursina. Pada zaman Nabi Allah Musa. Jadi tuan-tuan faham setakat ni? Khalaqna, asal dia khalaqa campur dengan nahnu. Kalau kita boleh kata khalaqna ni, khalaqa campur nahnu, itu kita faham saraf. Dah cukup dah tu. Jadi, bila khalaqna, dia sudah istiqaq. Istiqaq. Dia sudah bersama. Ya? Okay. Ya? Jadi, itu saraf. Jadi, membina perkataan, khalaqna, khalaqa campur dengan nahnu, dia membina perkataan baru. Dalam pembinaan tu, dia berlaku istiqaq. Istiqaq. Okey? Istaqqa. Istaqqa. Huruf dia. Tak ada, dia 5 huruf. Istaqqa. Istaqqa ni mana bercerakin, cerakin. Ifta'ala. Tak ada. 3 huruf. 5 huruf saja. Istaqqa. Macam istadda. Sama tak? Istadda. 3 huruf. 5 huruf. Okay? Boleh faham tak ni? Ini saraf. Jadi saraf ni, bila kita kenal setiap perkataan ni, ini isim, cikwan, ini haraf, ini isim, barulah kita tahu dia tu saraf. Okay? Jadi saraf ini mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran dan juga huruf. Okay? Boleh tak ni? Ini haraf. Ini haraf. Jadi nak tahu apa dia ni, cuba buka surah At-Tin. Surah At-Tin. Tengok. Laqad. La apa? La apa? At-Tin. Tak payah tengok kursi. La taukid. La taukid. Qad. Tahqiq. Taukid dengan tahqiq lagi kuat. Ya, lebih kuat. Jadi tahqiq tarah dia 2, la tahah dia 1. Jadi kita kata 300% lah. Kuat. 300% lah. Lebih kurang lah kalau kita nak ukur dari segi angka. Inna 100%. Inna 100%. Okey? Lebih kuat. 300% kalau kita beri angka. Tapi tidak ada dalam ilmu nahu. Jadi orang faham nahu saraf, oh ni kuat. Ya, yang mana? Laqad, sesungguh-sungguhnya kami jadikan manusia tu mengikut sebaik-baik jadual. Takwim lah. Jadual. Lahir bila, meninggal bila, ujian Allah Ta'ala bila.
Pandai bila? Koma. Daripada koma ni bangun, berdiri. Mana takwim tu dijadikan untuk memberitahu skedul. Qama. Kalau faham macam tu aja, dah habis dah tu. Cuma baca buku mahir je. Boleh balik Dan kalau dah faham, yang saya nak beritahu apa dia N kita belajar 4 ilmu ni. Itu hari ni saya mula dengan surah dulu. Surah mengenali pembentukan perkataan. Kalau orang tak belajar surah, dia tak tahu ini khalaqna ni khalaqa campur ana. Dia tak tahu pun ini fi'il madi. Dia tak tahu. Dia kata khalaqna. Johan? Dia tak tahu laqa ni 2 perkataan. Ini 100, ini 200. Dia tak tahu. Tapi orang belajar surah tahulah. Maknanya di sini, kalau kita tahu begini daripada surah, kita boleh tahu dah bahawasanya Tuhan bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun serta bukit Tursina dan juga dengan Mekah. Dia bersumpah tu dengan 4 item tu. Bahawasanya manusia ni memanglah sebaik-baik kejadian. Jauh beza dengan alam. Nampak tak tu? Hebat tak manusia jadi? Tuhan tak pernah bersumpah untuk jadikan bukit bukau macam ni. Manusia ni Tuhan bersumpah sampai dengan 4 tu. Dengan 4 makhluk tu, buah tin. Dan kita nak tanya, kenapa buah tin? Tak kata wah mempelam ke? Wah kurma ke? Kenapa buah tin? Kita kaji buah tin tu. Apa sebab buah tin? Kenapa pula dia kaji Bukit Tursina, tak kaji Gunung Himalaya, Watin, Wah Himalaya? Himalaya lagi tinggi. Kau nak kira dengan Bukit Tursina kan? Bukit Tursina orang boleh panjat. Jawablah. Betul. Maknanya semua ada sebab. Tursina ni bukit di mana berlakunya peristiwa zaman Nabi Allah Musa. Kan tak? Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah semua kan? Okey. Ini saraf. Boleh faham saraf? Jadi tuan-tuan dan puan, sila buka buku balaghah. Kita nak tahu tentang saraf oleh orang balaghah. Okey. Buka muka surat. Okey. Muka surat. Okey. Okey, muka surat 24. Kan? Dia tak ada buku. Dia ada buku belakang. Mana? Pelan-pelan ya. Buku. Tuan-tuan puan, tuan-tuan tulis orang saraf, orang balaghah kata saraf. Ayat baris 9 dari atas. Saya orang tulis sini muka surat 24 baris 9 dari atas. Ya, ini detail ni tuan-tuan. Orang balaghah kata saraf ialah an-nazaru fi abniyatil alfaz. Okey. Tuan-tuan salin di situ. Wazifatu ilmu saraf, mana tugas ilmu saraf ialah an-nazaru fi, melihat, fi pada abniyatil alfaz, bentuk lafaz atau kalimah ataupun pembinaan kalimah, washtiqaqiha, dan percantumannya. Ya? Jadi itu kata orang balaghah tentang saraf. Ya? Samalah yang tadi saya terang tadi. Samalah. Washtiqaqiha. Jadi tuan-tuan salin balik di nota kita tu. Abniyati itu pada pembinaan. Al-alfaz, lafaz-lafaz. Washtiqaqiha, dan percantumannya.
Orang balaghah kata. Jadi tengok pula orang nahwu kata apa. Okey, orang nahwu kata apa? Orang sorof kata, tak, orang balaghah kata. Sebab penulis ni kata, ilmu sorof, tugas ilmu sorof, wazifatu tu tugas. Tugas ilmu sorof. Kata orang balaghah. Penulis ni balaghah. Jadi, dia kata tugas ilmu sorof, an-nazaru, cuba sebut an-nazaru, ila, sebut juga, fi, abniyati, al-alfaz, washtiqaqiha. Tugas ilmu sorof, melihat pada pembinaan lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz tu. Ya. Nah, kalimah-kalimah tu lafaz. Perkataan. Lafaz tu mana perkataan? Perkataan. Washtiqaqiha dan percantumannya. Tuan-tuan, wahaza ni, ini lafaz. Kemudian haza ni, lafaz haza ni, kalimah juga sama. Terdiri daripada haraf waw, haraf ha, haraf za, haraf alif. Ada 4 huruf menjadikan satu lafaz haza. Okey? Macam kita kata, lafaz nikah, lafaz niat. Ingat tak? Lafaz. Okey, kita baca lagi sekali. Wazifatu ilmu saraf an-nazaru fi abniyatil alfaz washtiqaqiha. Yes, washtiqaqiha. Ingat tu. Jadi hafaz tu. Kalau orang tanya kita, apa erti saraf sebenarnya, kita bacalah. Ingat kan? Macam tu sekali hebat. Okey, apa kata orang saraf tentang saraf? Buka muka ni, buku ni pula. Tak apa. Ya. Okey. Tentang saraf. Tak apa. Kongsilah dengan istiqaq. Ini istiqaq ni. Okey. Muka surat 20. Dia kata apa? Ia bahasu an-nahwu fi an ahwali awakhiri al-kalimah. Itu nahwu. Tetapi sarahnya ya bahasu an ahwali abniyatil kalimah. Itu saraf. Ambil ini saraf. Ini nahwu. Amma saraf ya bahasu ini membahas ya bahasu membahas an ahwali hal pembentukan kalimah. Lebih kurang sama saja. Ya. Jadi kita kena ada 2 buku ni. Ini nampak sama, tapi yang lain-lain lagi tu dia macam sedikit bezalah. Okay. Tuan-tuan kalau boleh salinlah, ambil masa sikit. Saya bagi peluang salin sebelum saya terangkan ni. Jadi daripada apa yang kita belajar, kita tahu bahawa saraf, apa juga kata ulama, nahwu ke nahwu saraf sama, iaitu membina perkataan dan mencantumnya. Bina cantum, itu kerja saraf. Macamlah duit exchange, kita tukar duit. Ya, sebab itu saraf ni nama dia sarafah. Kalau kita pergi Mekah tu sarafah, mana penukar duit. Daripada besar kecil, daripada kecil besar. Okay. Jadi ingat ilmu balaghah dia tak berbicara lagi tentang saraf. Betul tak? Dia tak berbicara lagi. Dia pergi perkataan. Yes. Perkataan dengan perkataan yang lain, hubungan bukan dari segi baris. Perubahan baris, nahwu. Perubahan baris, nahwu. Saraf dengan balaghah. Bagus tanya ni. Saraf kita belum boleh faham lagi.
balaghah dia sebab saraf. Balaghah ni dia mengambil kira perkataan dan makna. Ya. Sebagai contoh. Kata mana ya? Wati ni perkataan kan, isim kan? Wa zaituni isim kan? Wa turisi ni isim kan? Tapi dari segi balaghah, huruf nun sama akhir. Ini nama dia badek. Ini nama dia badek. Sebab sama bunyi. Bukan sama bunyi. Wa hadzal baladi sama, ami ni sama. Jadi bila bunyi akhir sama, itu dia kata sajak dalam ilmu balaghah. Belum lagi, kita belum pergi kepada balaghah lagi. Belum lagi, sekarang ambil nahwu baru. Sebab dia tak sebab orang balaghah akan ada tentang balaghah. Faham tak? Sekarang ni kita bincang baru saraf. Nahwu belum lagi. Nanti kita akan bincang apa kata orang balaghah tentang balaghah. Dan orang nahwu tak ada kata apa-apa tentang balaghah. Jadi hari ini kita bincang balaghah. Tapi orang balaghah kata, nahwu ni, saraf ni, ini dia. Nahwu ni, ini dia. Nampak tak? Okay. Saraf tak ada kaitan dengan makna lagi. Saraf mengenali huruf dan kalimah saja. Okay. Mengenali huruf dan kalimah saja. Okey, boleh, Puan Nara? Buku kuning tu untuk nahwu. Tapi pada masa yang sama juga pakai untuk saraf. Ya. I'rab tu membaca perubahan baris yang berubah. Okey, boleh. Sebab tu nak suruh faham ni, tuan-tuan faham ni secara global. Jadi baru tuan-tuan baca buku boleh. Okey. Buku saraf mengajar kita mengenali haraf isim, jenis isim. Okey, termasuklah isim tetap, isim berubah. Ini haraf semuanya tetap. Ini isim yang berubah. Ini isim berubah. Ini isim tetap. Setuju? Ini haraf tetap. Haraf tetap. Ini isim tetap. Fi'il tetap. Okey, setuju? Dan yang lain tu semua sama. Jadi, untuk itu, orang balaghah, orang saraf kata, saya baca buku ni. Ini buku saraf. Okey. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh hadam ni, saya jangka dalam 20 kali buat macam ni. Cukup. Okey. Tengok. Mana dia al-kalimah dalam ni? Mana dia al-kalimah? Ni satu kalimah. Ni kalimah. Berapa kalimah semua? Katakan 15. Jadi orang salah kata al-kalimah tu ada 3. Nampak tak? Ada 3. Ada 3. Yang pertama isim. Mana isim? Isim kan? Okey. Lepas tu fi'il. Mana fi'il? Khalaqna. Lepas tu haraf. Mana haraf? Jadi tuan-tuan boleh guna jadual ni untuk analisa ayat dari segi saraf. Okey, setuju? Okey, tengok kalimah. Dia letak isim dulu. Okey. Dan isim dia bagi pada 2. Isim mabni, isim mu'rab. Dia letak jadi kelingking, isim berubah. Dan isim mabni. Isim tetap. Okey. Tengok mana isim berubah. Sini. Yang berubah mana? Yang berubah. Tin, zaitun, turisinin, al-baladi, amin, insana, ahsani, takwim. Kerana ini boleh jadi takwimun, takwiman, takwimin. Kenapa jadi takwimin? Sebab ja mudhafun ilaih. Yang ini boleh jadi atinu. Kenapa jadi ni ati ni? Sebab haraf ja. Itu nahwu. Nahwu membicarakan baris akhir. Mengenali isim fi'il itu saraf. Okey, sekarang kita lihat. Isim terbagi pada 2. Isim berubah, isim tetap. Okey? Isim berubah. Bila kita isim itu berubah, dia boleh jadi yurfa. Nampak tak yurfa?
baris depan. Boleh jadi yunsab baris atas dan boleh jadi yujad baris bawah. Ini isim baris apa? Baris bawah. Kenapa? Jar majrur itu nahu. Ini saraf. Okey, sekarang ni isim yang tetap ada berapa? Bila isim tetap, bila dia duduk dalam ayat, dia akan jadi duduk tempat. Fi mahali. Fi mahali. Sebagai contoh, isim tetap, isim isyarah. Nampak tak isim isyarah? Okay, nampak tak isim isyarah? Haza, hazihi, haula, tilka. Isim mausulah. Nampak tak? Allazi, allati, allazina, allati, allati. Isim syarat. Nampak tak? Man, ma, mata. Ini adalah isim-isim yang kita belajar dah. Okay? Tengok pula isim-isim faham. Man, ma, mata, aina, kam. Tengok semua domir. Semua domir mabni. Okay? Semua domir mabni. Okay. Okay? Lepas tu tengok zaraf. Setengah-setengah zaraf mabni. Lepas tu yang atas tu bilangan-bilangan yang tersusun. Bilangan-bilangan yang ada dua. Macam kalau orang Melayu 11, satu perkataan 11. Tapi orang Arab kalau 11, ahada asyara. Bilangan-bilangan yang ada tersusun dua perkataan tu, dia jadi mabni. Ahada asyara, isna asyara, salasa asyara. Macam orang Melayu 13, bunyi dia 13 je satu huruf. Orang Arab, salasa asyara, 13. Okey? Itu dia maksudnya mabni. Jadi buku ni lengkap ni. Nama dia Mu'jam. Atlas lengkap. Kalau yang tak ada dalam buku-buku yang saya bagi nota tu, adalah ni. Ba'dul a'dad. Ba'du ni maknanya setengah bilangan. Bukan semua. Setengah-setengah bilangan ada jadi murab. A'dadi lah. Sebab ba'du tu zaraf. A'dadi tu mudhaf ilaih. Apa tu mudhaf ilaih? Okey. Yang pertama nama isim, dia kata ba'dul a'dad. Setengah-setengah bilangan berubah. Ya. Kemudian al-musannal mausul, isim mausul yang dua berubah. Seperti al-lazani, al-latani. Itu berubah. Dia boleh jadi al-lataini. Okey? Dia ada al-lazani. Lepas tu isim isyarah yang musanna. Hadzani. Hatani. Kenapa dia musanna? Dia ada alif. Ya? Kemudian ma dalla ala jamad. Menunjukkan benda yang beku. Seperti bab, pintu, syubak, tingkap, bukit, bukau. Benda-benda yang beku tu. Itu jenis isim. Ma dalla ala nabat. Yang menunjukkan. Ya? Ni. Okey. Ma dalla tu maknanya yang menunjukkan. Kepada tumbuhan. Tin. Komhu, tepung. Dan pul, kacang pul. Kacang pul. Ma dalla ala haiwan. Nama haiwan. Bakarah. Asad. Semua jenis haiwan, isim. Insan, manusia. Nama manusia. Lepas tu, asma' istisna. Isim istisna. Ingat istisna ada dua. Satu isim, satu haraf. Yang isim ni, ghair. Ada ghairu, ada ghaira, ada ghairi. Siwa. Ya, siwa ni, dua-dua ni adalah mu'rab. Berubah. Detail tak? Detail lah, detail. Bukan ba'du, baca ba'du. Ba'dul adadi. Ya? Al-mufrad. Ishrun. Al-fazul uqud. Al-fazul uqud. Lafaz-lafaz yang tadwid. Uqud.
Okey. Lepas tu min. Dia beri contoh daripada 20 hingga 90. Itu maknanya berubah. 20 ishrun. Boleh? Ada isrin kalau mansub. Majrur isrin. Salasun 30. Jadi salasin. Ada tak pernah dengar salasin? Salasin tu maknanya mansub dengan majrur. Berubah tak? Tapi bilangan yang ada dua, seperti salasata asyara, itu tetap. Tetap, tak berubah. Boleh? Nampak tak dia punya tu luah ni buku ni? Saya kata 10 muka surat saja tuan-tuan baca. Kalau boleh baca macam ni, 10 muka surat, memang skill lah. Dah habis lah. Sebab sekarang ni kita dah belajar nahwu sarah. Tuan-tuan belajar nahwu sarah basic dah cukup ada dah. Ya, sekarang balaghah dah hampir ada basic. Balaghah kita buat 6 kali sini dah. Ingat tak? Kita nak beri ni orang kata global view on this for when we go to this we go analytical. So we will left overview. Ini keadaan yang saya belajar sekarang ni. Kita mesti faham overview daripada atas bukit. Bila kita masuk bukit, tuan-tuan tak kenal dah. Matahari pun tak nampak. Jadi sekarang ni kalau macam ni, kita masuk dalam bukit ni. Ini kita nak tengok dari atas bukit. Atas bukit dulu. Faham tak saraf? Jadi kalau nak tahu saraf, inilah buku saraf. Istilah tu. Okey, ni kalau yurfa ni marfu'. Tapi kalau marfu' tu isim. Kalau yurfa tu di bagi depan. Setuju? Okey. Lepas tu yunsab di nasab. Kalau isim mansub sama je. Yujarru majrur sama je. Okey. Boleh je? Ya? Majrur ni. Kalau kita boleh kata isim tu, kita boleh kata isim tu isim berubah ada marfu', ada mansub, ada majrur kan? Ya? Yunsab tu majhul. Dimansubkan, majhul lah. Yujar tu dimajrurkan. Kalau biasa yajurru berapa? Sebab dia istilah banyak. Itu jadi pening kepala. Istilah banyak. Benda sama je. Yurfa. Yunsab. Yujar. Sekarang ni bukan masalah apa, masalah term je banyak. Irfa. Semantik saja. Ada orang tanya, rafa'ah tu Ustaz, benda yang sama. Tapi itu mati. Ada. Tak habis lah yang ni apa raya. Baru sini baru. Ya? Saya nak suruh tuan-tuan faham ni, sekurang-kurangnya 10 ayat. Ini baru first ayat. Minggu lepas percubaan. Baru first ayat. Hari ni, berapa ayat? 1 ayat tak habis ni. Baru tahu. Nak minum air dulu, Tak banyak dah. Tak banyak lagi dah. Cuma sekarang diri dah. Kita nak diri, kalau fi'il mudhari' yang berubah berapa? Yang mabni berapa? Tu je. Jadi kalau kita nak tengok detail dan kisah Saya kata 2-3 tahun dah dapat basic. Bila dapat basic, mana tuan-tuan nak mahir kena bawa banyak kali gatih ya. Banyak kali berjalan. Kalau masuk kelas lain, tuan-tuan akan rasa rendah dah. huruf lam. Dia kata apa? Ini dia kata lam wa Itu surah apa? Surah apa? jawab. Lam Waqiah. Apa dia besar? Pada lakon-lakon lah kena. Bukan dia kata lam taukid. Waqiah. Lam waqi'ah fi jawab al-qasam. Waqiah tu akan berlaku. Lam menunjukkan akan berlaku. Sebagai jawab kepada sumpah Tuhan. Ingat,
bila ada sumpah, ada jawab. Ya. Lam tu lam waqi'ah. Menunjukkan akan berlaku. Ya. Bukan Tuhan sumpah saja, Tuhan sumpah bahawasanya manusia tu sebaik-baik kejadian, betul tak? Itu je. Kalau dia watin wa zaitun wa turi sini tak ada apa-apa, tak ada jawab. Tak ada jawab. Bila dia kata macam kata demi Allah, demi Rasul, demi Nabi, tak ada jawab. Kalau dia kata demi Allah, demi Rasul, demi Nabi, saya yang melahirkan dia. Jawab tu melahirkan dia tu saya, itu jawab. Dari segi hubungan dia, lam tu Ha. wa tu ada kaitan. Memang. Kalau tak akan ada lam kalau tak ada waw. Lam tu sumpah. Waw tu jawab sumpah. Dia panggil jawabul qasam. So basically kut Okey. dalam bentuk Okey. Okey. Jawablah. Jawab. Okey, macam ni. Hakim kata, kalau betul-betul kau buat, sila bersumpah. Kalau betul-betul kau tak buat, bersumpah. Saya pun bersumpah. Bersalah bersumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Diam. Tak ada jawab. Tak ada sumpah. Wallahi, watallahi, sesungguhnya saya tak buat. Sesungguhnya saya tak buat, itu jawab. Jawab sumpah. Lakot. Dalam ti. dia bawa haraf kan. Haraf ni. Tengok haraf lah. Okay. Mungkin dalam ni dia tak hubung. Untuk haraf, dia tak pernah hubung. Kita kena tengok muka surat lain. Kita kena investigate. Sebagai tambahan. Dia panggil ba'dul huruf. Ada dalam dia buat berikut. Tak lengkap. Tak lengkap. Kita punya berapa tajuk kan? Dia punya 2, 4, 6, 7 je. Kita punya 8. Tuan-tuan mesti mahir ni. Itu kaedah yang kita buat ni. Nak suruh tuan-tuan mahir setiap item dan tugas item tu untuk kalimah sebelum tu. Mahir huruf jar 19. Lepas dia tu isim. Mesti bagi bawah. Itu dia. Lam dia ada huruf. Kena faham tu. Jawab Qasam. Dan nama dia lam taukid. Kemudian qad tahqiq. Lam taukid dengan qad tahqiq menjadikan jawab Qasam. Dia jawab sumpah dia dengan lam dan qad. Okey. Oh. Ini kita pergi dengan detail ni. Lam ni dia panggil lam taukid. Taukid. Dia panggil juga lam jawab qasam. Jawab qasam. Okey, ni lam ni. Lepas tu qad waqi'ah ni betul, waqi'ah. Waqi'ah ni maknanya berlaku. Maknanya akan berlaku kejadian waqi'ah. Ya waqi'ah. Jadi tuan-tuan, bila Allah Taala bersumpah, ni tengok sini, demi buah tin, demi buah zaitun dan bukit Tursina dan demi Mekah. Ni Al-Baladi ni Mekah dah, nama Mekah Jadi demi apa? Demi sesungguhnya manusia itu kami jadikan sebaik kejadian. Jadi dia menggunakan laqad ini untuk menerangkan secara waqiah. Benda ni akan berlaku. Benda ni dah pun berlaku. Bahawasanya manusia ni Tuhan jadi sebaik-baik kejadian. Okey, waqiah. Dia boleh sebut juga. Dia boleh sebut kalau kena. Tapi kalau kena, maknanya jawab dia tak kuat. Tak kemeh. Tak kena. Jadi macam tak ada waqi'. Okey? Tahqiq. Tahqiq itu maknanya tahqiq sama. Lebih kuat pada taukid. Okay, tadi lam ni, lam taukid. Lam taukid. Betul, ni taukid. Okay? Tapi qad ni, tahqiq. Tahqiq itu confirmation. Bahasa Inggeris pula. Confirmation tu. It is to confirm. Ini jawab dia dah. Tapi jawab dia tak kuat.
Kalau tak ada la, laqad. Laqad ni dia kata waqi'ah. Tapi waqi'ah dia datang dari lam, taukid, qad, tahqiq. Okey? Waqi'ah tu it is like alat. Alat dia tu alat apa? Alat dia lam dengan qad. Lam tahqiq. Lam ni lam taukid. Qad tahqiq. Qad tahqiq. Ni tawakaf dia dah. Ni. Ni yang ni. Taukid. Tahqiq. Ini tahqiq. Taukid. Ada biasa. Ikatan. Lain. Ikat. Taukid ni ikatan. Macam istiqaq juga. Ikatan. Taukid. Ikatan. Kalau taukid, penekanan. Tahqiq, penekanan yang kuat. Taukid, ikatan. Saya dengan dia ada hubungan. Taukid, ikatan. Ibu bapa dan sebagainya. Okay. Bukan main. Tinggi ni, saya belajar macam tu tak macam ni. Kena tanya dan dalam ni. Ini tanya secara apa tu? Akaumbi. Ya, Cik Wan? Lam tu, taukid yang atas tu taukid bawah. Lam ni taukid. Bawah ni tahqiq. Ini tak ada makna. Ini hanya bahasa saja. Ini untuk nahu, lam taukid, qad tahqiq, dan kedua-dua ni nama dia waqi'ah. Okey? Waqi'ah. Boleh? Kedua-dua tu nama waqi'ah. Ya, waqi'ah. Waqi'ah tu maksudnya berlaku. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan 3-4 benda ni, berlakunya manusia itu sebaik-baik kejadian. Lebih kurang betul lah. Ya. Ada lagi satu ta'kid, akidah. Qaf juga. Semua guna qaf. Tahqiq. Ni. Ni. Tahqiq ni haqqah. Nak tulis? Haqqah. Ini hak saya. Itu haqqah. Ha ni. Aja. Haqqah. Tahqiq. Haqqah. Haqqah yuhiku tahqiq. Tahqiqan. Haqqan. Isim dia. Wa hiqqul haqqa bi kalimatihi. Ingat dalam Quran. Tak apa. Pelan-pelan. Jangan salah. Asalkan faham hari ni. Jadi, kita faham dah saraf? Okey. Sekarang ni bila kita faham nahu, kita akan faham baris akhir. Sama ada fa'il, mudhari', ya, ataupun isim yang berubah. Baris akhir. Okey. Umpamanya di sini watin. Di mana di sana ada atinu, atina. Tapi di sini watin kerana dia jar majrur. Okey. Bila kita faham perubahan, ada 4 saja perubahan berlaku pada setiap perkataan. Ya, isim dan fi'il. Satu dipanggil perubahan marfu', betul tak? Okey, perubahannya. Yang kedua perubahan mansub, betul tak? Yang ketiga perubahan majrur, betul tak? Yang keempat perubahan majzum, betul tak? Ini untuk fi'il. Mudhari' betul tak? Ini kajian nahu dan sebab-sebab. Okey. Kawan, ini isim dan sebab-sebab. Isim berubah, bagi depan ada 8 sebab. Tahu tak 8 sebab tu? Okay, tak apa. Ada tahu kan? Ini ada 12. Betul tak? Ini ada 3 sebab. Betul? Itu faham tu. Kalau tuan-tuan boleh jawab, yes pun cukup dah walaupun tak tahu. Okey, setuju tu? Okey, isim bagi depan dengan tanda dhammah, betul tak? Iaitu tanda dhammah, tanda asli, betul? Ya, betul? Tanda alif dan waw, tanda fani, betul tak? Betul tak? Dan kenapa? Kenapa?
Okey, kalau dah boleh jawab isim mafrad tu, itu dah bukan basic, itu dah mahir. Itu dah mahir dah. Okey. Marfu' tanda waw. Kenapa tanda waw? Kenapa? Okey, mansub tandanya pada atas, betul tak? Dan tandanya ya. Ya? Itu tanda fani, betul tak? Kalau tanda ya, fani. Majrur, tanda baris bawah, tanda asli, betul tak? Dan kalau majrur dengan ya, majrur dengan fathah, pelik ni. Ada tak majrur dengan fathah? Ada. Itu menunjukkan tanda fani, betul tak? Kalau tahu ini semua jawab, itu bukan lagi basic. Itu dah maknanya dah mahir. Jadi semua tanda-tanda ni dalam kitab kuning. Kitab kuning. Sebab tu saya nak buat ni. Okay, jadi sekarang ni kita cuba baca. Wati ni ismun majrur bil kasrah li'annahu mufrad wa huwa majrur li'annahu jar majrur. Betul tak? Kalau boleh baca macam tu setiap perkataan isi Al-Quran, very good. Kenapa diam? Itu maksudnya nahu. Okey, tulis nahu ialah nahu ialah melihat kepada perubahan baris akhir dan mengenali sebab-sebab bagi setiap tanda. Mengenali sebab-sebab bagi setiap tanda. Sebagai contoh, wati ini isim majrur, itu kenal. Dia bertanda kasrah. Ya, kenal tanda dia kasrah. Apa sebab? Sebab dia jar majrur. Kenapa tanda kasrah? Kerana dia mufrad. Itu nahu. Kalau tuan-tuan boleh kenal semua dalam Quran macam tu, alhamdulillah. Saya kata surah Al-Baqarah cukup. Kalau kita dah habis surah Al-Baqarah tu, kita boleh kenal semua. Cukup dah 286 ayat tu. Tuan-tuan tak boleh kenal macam tu? Kalau Hajah kata nak baca satu-satu buku dari page to page, lambat. Tak cukup 2 tahun. Untuk satu buku tak habis 2 tahun, tak cukup. Jadi sebab tu kita kena buat kaedah global ni. Kaedah orang kata ringkas ni. Kita pakai hantam ikut ustaz suka. Itu kaedah dia rubric teori. Okey, boleh faham ni? Okey. Sekarang ni saya baca lagi satu. Al-insan. Okey. Ini isim mansub. Okey. Dengan fathah kerana dia mufrad. Dan dia mansub kerana dia maf'ulun bih. Tak perlu risau nak tanya kerana apa. Dalam Quran tu ada maf'ulun bih. Mim bih dia tulis. Ya? Buku kiraan hijau tu dia tulis jawatan maf'ulun bih. Tapi buku ni dia tulis dia baca dengan tanda sekali. Okey? Okey. Cuba buka Tuan Haji, buku tengok Al-Insan dia kata apa? Al-Insan. Ni. Al-Insan dia kata apa? Maf'ulun bih mansub al-fatah. Itu ringkas kan? Kita kata al-insan ismun isim mansub bil fathah. Bil fathah dulu. Li'annahu mufrad wa huwa mansub li'annahu maf'ulun bih. Maf'ulun bih, bi berapa? B12? B13? Okey. Bila B12, B13? 3 star. Ingat, 3 star satu saja. Apa lebih? Kalau tuan-tuan tahu macam tu sekali, maka nahwu sarah kita khatamlah. Okey. Sekarang, kita tengok apa orang nahwu kata tentang
nahu. Okey. Okay. Orang nahu kata tentang nahu, mana buku saya? Ialah itu kan ya. Yang ada tanda on ni. Ialah okey. Muka surat 20 tadi. Muka surat 20 tadi ialah membicarakan tentang perubahan baris akhir. Gimana? Yubhasu an-nahwu an ahwali awakhiril kalimat. Ahwal tu mana hal-hal. Jadi ni. Kata orang nahwu akhir. Kalimah. Jadi orang nahwu kata mengenali kalimah-kalimah yang berubah akhirnya. Okey. Dan boleh memberi sebab kenapa tandanya begitu dan kenapa dia berubah. Ada dua sebab. Satu, sebab kenapa dia memakai tanda itu. Dan yang kedua, kenapa dia bertanda begitu. Sebab apa tanda fathah dan sebab apa dia berfathah. Okey. Ya. Tulis kenapa dia bertanda fathah. Kenapa dia bertanda fathah dan kenapa dia baris atas. Okey, itu dua sebab. Ataupun keliru. Sebab pertama, kenapa dia bertanda demikian. Dan yang kedua, kenapa dia berkedudukan demikian. Kedudukan tu ada tiga, marfu', mansub, majrur. Tanda tu ada dua, asli atau far'i. Tuan-tuan kenal tak tanda asli? Tahu tak? Tanda asli tiga saja. Okey, tanda asli tiga saja yang asli. Yang marfu', dhammah. Okey. Okey. Dhammah. Yang mansub baris atas, yang majrur baris bawah, yang majzum sukun. Lain pada empat tanda ni, kalau dia menggunakan tanda huruf, maka tanda itu tanda far'i. Ya, tanda huruf, tanda far'i. Ya, macam tanda huruf tu kita panggil apa? Awin. Ada menggunakan tanda alif, ada waw, ada ya, ada nun. Kita sebut awin. Ya, yang pakai tanda alif ni marfu' dengan waw. Ya ni mansub majrur. Nun ini marfu' bagi fi'il mudhari' yang jamak. Okay. Tak apa, tuan-tuan sabar. Tuan-tuan tidak boleh dapat sekaligus. Pelan-pelan lah. Sikit dia orang Terengganu kata dia terak guni. Tahu tak? Dia terak guni ni. Guni tu kecil tapi sikit-sikit dia besar. Okey, sekarang dia pergi balarah. Okey. Okey, tuan-tuan, balarah melihat kepada lafaz. Ya, ya. Okey, balarah ialah tulis salin melihat kepada lafaz, melihat kepada lafaz. Okey. Dan makna. Ya. Kerana balarah mengambil kira kedua-dua perkara, iaitu lafaz dan makna. Lafaz dan makna. Tengok. Ni, wati ni lafaz. Makna dia buah tin. Jangan lafaz saja. Wa zaitun. Kalau lafaz tu, dia tengok baris akhir. Baris akhir. Kalau makna, ini sejenis buah. Watin sejenis buah. Ya, kalau tu tengok dalam buku nota ni, adalah isim berubah. Tengok tu. Al-kalimah. Tengok. Ma dalla ala nabat. Apa tak nabat? Tumbuhan. Ma dalla ala nabat. Dewan. Ini ma dalla ala nabat. Apa tak nabat? Nabat ni? Nabat ni artinya tumbuhan. Jadi atin az-zaitun tu tumbuhan tak? Okey, tumbuhan kan? Wa turisinin jamat. Turisin tu isim jamat, bukit. Bukit dia tak berjalan kan, dia beku kan. Macam pintu tingkap kan. Bukit.
Jamat. Ada jamat? Jamat. Jamat. Oh, jamat. Jamat tu maknanya benda beku. Okey. Macam sama juga waktu di sinin ke jamatnya. Wahaza isim. Ini isim mausul. Apa dia isim mausul? Isim mausul yang berubah ke yang tetap? Yang tetap. Tetap. Yang mana ni semua ada lah ni. Jadi tuan-tuan nanti bila balik rumah perhati je. Dengan nota saya ni perhati je. Jadi balaghah melihat kepada lafaz dan makna. Lafaz dan makna kerana balaghah mengambil kira makna dan lafaz. Ingat ya? Okey, tuan-tuan tengok. Makna kita sudah sebut. Balaghah kata mesti ada makna. Betul? Dan lafaznya atin baris akhir saja. Baris akhir. Atin, az-zaitun, wa turi sinin. Ini dia kata dalam ni ada balaghah. Balaghah ni di bawah bahagian badai. Bukan bahagian bayan, bukan ma'ani, tapi bahagian badai. Jadi dalam satu ayat ini, ada satu unsur balaghah pun dah cukup lah. Tidak mungkin semua unsur ada. Ya? Okey. Kita belajar dulu balaghah. Ada 3. Iaitu bayan, badai dan apa lagi? Ma'ani. Bayan ada berapa? 8. Badai ada 6. Ma'ani kita belum pergi lagi. Ya, jadi dalam badai itu ada 6. Salah satunya adalah sajak. Okey? Jadi untuk itu ahli tafsir yang boleh jawab. Sebab dalam bidang ilmu tafsir ada kajian ahli tafsir ulama-ulama zaman silam melalui hadis-hadis Nabi yang muktabar, dia akan menjawab kenapa penting buah tin. Sumpah dengan buah. Apa kaitannya? Itu kena baca bidang tafsir. Kenapa pula dia kalau tin zaitun tu bukanlah kita kata makanan berkhasiat kan yang menjadi makanan manusia, tapi bukit. Dan Mekah apa sebab? Itu kajian ahli tafsir. InsyaAllah. Mungkin kalau kita buka buku tafsir, kita akan dapat lihat. Tuan-tuan baca buku tafsir dalam bahasa Melayu tu, buku yang saya cadang dulu, 16 in 1, Furqan. Ada beli tak? Yang warna merah. InsyaAllah ada disebut kenapa disumpah dengan. Nanti Tuan Haji baca, minggu depan saya explain. Tabari tak Ustaz? Tabari, kalau ada bahasa Melayu? Ada? Kalau ada dalam bahasa Melayu, takut tak faham baca bahasa Arab? Ada? Ada? Terima kasih ada. Jadi bila kita belajar tafsir, kita belajar makna. Makna kenapa tu, kenapa ni, kenapa ni. Bila kita belajar balaghah, kita belajar lafaz. Belajar nahu, belajar grammar. Dan makna sekali. Jadi bila kita belajar tafsir, kita mempelajari tafsir setiap perkataan. Jadi tafsir setiap perkataan tu tak boleh kita belajar kalau kita tak faham 4 unsur ilmu ni. Okay? Jadi ilmu balaghah ni dia punya istilah dia punya essence dia, tulis mutabaqatul kalam. Pernah dengar tak ni? Li muqtadal hal. Maknanya balaghah lah dia. Apa dia kata balaghah? Balaghah ni makna dia sampai, habis, tamat. Makna dia lurah. Makna dia istilah, apa yang diucapkan itu akan benar seperti mana apa yang dikehendaki oleh pengucap. Dalam Quran, siapa dia pengucap dia? Allah. Dan akan berlaku. Duduknya pada baris 20, pada muka surat 20, baris 10. Ini istilah balaghah. Cuba sebut mutabaqah al-kalam. Mutabaqatul kalam limuqtadha hal. 20. Satu je. Itu term dia.
Min muqtadaha man yukhatabu bihi ma'a fasahati mufradatihi, ma'a fasahati berserta dengan kefasihan mufradatihi, kalimah-kalimahnya, wa jumalihi dan ayat-ayatnya. Itu makna dia balaghah. Makna balaghah tu kena betul ucapan dengan keadaan sebenar, ya, orang yang menuturkannya berserta dengan kefasihannya, kefasihan perkataannya, perkataan tu fasih. Macam ni, watin, wazaitun, waturi, sini perkataan dia tu senang. Itu kata fasih. Ya, wa jumalihi dan ayat-ayatnya. Bukan saja fasih pada perkataan, tapi fasih pada ayat. Oi, susah nak ngajar balaghah ni. Tengok. Boleh? 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 Mana? Ucapan dia kita kata balaghah. Boleh kata. Tapi kita kena ingat, tidak boleh lawan lah balaghahnya Al-Quran. Okay? Mana macam mana manusia balaghah pun, mungkin balaghah dari segi lafaz saja, tapi dari segi makna kadang-kadang ada juga terlebih kurang kan. Boleh? Boleh. Kita kata dalam bahasa yang mudah, kita kata dia ni penutur yang bijak lah. Ucapan dia, kalau nak kata balaghah tu bahasa Arab. Ucapan dia, kita kata dalam bahasa Melayu, tepat, konsekuen, efficient, dengan efficient tu cakap tak? Efisiensi sama. Cukup. Yang mana? Mutabaqah maknanya menepati ucapan di muqtadahal bagi keadaan sebenar. Muqtadah tu sebenar. Hal tu keadaan. Ingat tak, muqtadah ni daripada qada' ya. Qada'. Mana kalau Tuhan kata pada 12 hari bulan 10 tahun 2007 lahirlah manusia ni. Maka lahirlah manusia tu pada masa itu, maka itu dia katakan muqtadah. Apa yang Tuhan janji akan tiba. Dia muqtadah bagi keadaan sebenar. Hal tu keadaan, muqtadah tu janji yang dijanjikan. Qadiyah. Takdir itu sebelum qada lagi. Takdir dulu dia lebih merupakan perancangan Allah. Bila lahir je pada manusia tu, maka qada Allah berlaku. Tapi kita sebut qada kan. Qada dulu kan, baru qada kan. Ataupun qada dulu baru qadar. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Ingat dia, itulah dia term balaghah. Jadi dalam dia tu ada bayan, ada badi', ada ma'ani. Di bawah bayan ada 8, di bawah badi' ada 6, di bawah ma'ani sebenarnya ada 3 bawah ma'ani. Okay. Itu kita belum pergi kepada fasahah lagi. Fasahah yang keempat ni belum pergi lagi. Jadi Al-Quran boleh difahami melalui 4 ilmu: saraf, nahwu, balaghah dan fasahah. Okey. Saraf tu banyaklah. Wazan. Ingat tak wazan saraf? Bab. Ingat tak bab saraf? Ingat tak mujarrad, mazid? Itu saraf kan? Saraf tu. Orang belajar saraf bertahun-tahun belum pergi pada nahwu. Saraf saja. Tak ada apa-apalah, saraf saja.
kita belajar surah. Sekarang ni kita dah mula 4 serentak. Surah, Nahu, Balaghah. Dan fasahah kita dah pergi sikit minggu lepas. Ingat lagi tak? Fasahah Ini saya rasa dah 90% agaknya. Kita nak ambil basic. Tinggal lagi tuan-tuan, tuan-tuan sendiri kena cari dia kat rumah. Buka Google apa semua kan. Saya dulu dah tulis ibarat dah. Nak mencapai matlamat, kita duduk di sini katanya, tuan-tuan. Duduk sini. Ini matlamat tuan-tuan. Duduk sini, muncak, tuan-tuan faham Al-Quran. Okey, faham Al-Quran. Okay. Saya duduk sini. Kejar tuan-tuan ni, mengajar tuan-tuan. Ajar tuan-tuan. Okey, tuan-tuan duduk sini. Okay, bila saya di sini, tuan-tuan kena jauh sikit. Cari. Nak sampainya di sini. Okay? Bila saya pergi lagi sikit, tuan-tuan mari lagi sikit. Kita tak mahu nanti saya mari sini, tuan-tuan masih duduk sini. Jadi bila nak sampai? Kan? Ini andaian saya. Saya mari sini, tuan-tuan dah di sini dah. Bila saya sampai sini, ulang kaji, tuan-tuan dah di sini. Okay, saya sampai sini, tuan-tuan dah di sini. Saya sampai sini, tuan-tuan dah di sini. Sampai selamat. Jadi usaha pelajar lagi besar. Maknanya usaha pelajar lagi besar. Kalau pelajar kalau guru duk mengajar je, pelajar balik buat tak tahu je, dia tak akan pergi. Sebab apa? The role of the student lebih besar daripada the role of the pelajar. Pelajar ni as a facilitator. Remember that. Mana the one who want to learn is a learner. Walaupun dia kata pelajar boleh belajar apa juga untuk belajar. Tuan-tuan jangan risau walaupun tuan-tuan daripada background apa. Any lesson you can learn as long as lesson tu take place. Jadi tuan-tuan agaknya boleh faham tak Haji Mat? Boleh faham tak kedudukan Nahu Surah ni di mana? Kemuliaan dia di mana? Kalau boleh faham tu maknanya listening will take place. Memahami Al-Quran. Just untuk faham Al-Quran. Betul je. Itu maknanya the lesson will take place because you have your aim to learn Al-Quran. Aim tu mustahak. Kalau kita tak ada aim, maknanya kita belajar unpurpose lah. Orang putih kata, tak ada tujuan. Sekarang ni tuan-tuan dah nampak, walaupun 6 orang ni akan dapat mengajar. Dia mengajar tak? Siti Aisyah? Jadi itulah dia sebenarnya balaghah. Jadi dalam balaghah pada ayat ini kita hanyalah dari unsur sama baris akhir. Bila sama baris akhir, maka itu dikatakan balaghah. Di bawah tajuk badi' dan sub tajuk dia adalah sajak. Okay? Jadi dalam Quran banyaklah cawan. Qul a'udzu birabbin nas, itu saja. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu nas, najati nas. Itu adalah 6 ayat tu penuh sajak. Dalam tu mesti ada saraf nahwu. Okey, termasuklah qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad. Mana kalau yang huruf akhir ni sama, maka dia dinamakan sajak. Okay? Jadi kita nak tengok dalam Quran ni mana huruf sajak yang paling banyak sekali popular. Yang paling banyak sekali. Ingat tak muka surat apa? Muka surat 201. Yang ada jadual ni. 201. 201 ke 301? 201. Ada jadual. Tengok. Itu jadual menunjukkan huruf-huruf yang dijadikan sajak. Jadi huruf yang paling banyak sekali nun. Bilangan dia 3182 tempat dalam Quran. Ya. Dan jumlah dia 50% lebih. Ya. Berbanding dengan huruf lain. Mim yang kedua. Ya, yang kedua. Dan jauh beza dia nun dengan mim tu. Nun saja 3000. Mim 700 saja. Tak sampai 1000 pun.
Jauh beza kan? 12% saja. Dan itulah dia huruf-huruf yang menjadi, kalau tuan-tuan boleh berucap di mana-mana ni dan boleh nyata dengan detail jadual ni, sebut spontan. Macam Ahmad Didat tu, macam apa? Zakir Naik. Mereka belajar di universiti di Ubon ni lah. Orang di Ubon belajar ni dia baca detail, dia hafal ni. Kalau disebut, okey, huruf Nun 50%, huruf Mim 12%, huruf Ra 11%. Bila baca begini spontan, apa kata orang? Hebat tak? Sangat hebat. Sampai orang tak percaya tau, bawa Quran, tengok tunjuk Al-Qurannya. Semua betul. Zakir Naik. Betul, sebab dia kerja hafal ni. Bukan hafal ayat Quran, hafal data Quran. Kalau sekadar sebut ayat Quran berapa-berapa tu tak risau lah kan. Orang awam pun boleh. Ini sebut ni huruf yang menjadikan sajak. Habis dia sebut sebab dia hafal semua. Malaysia hafal Quran pun baru 10 tahun. Ni baru 5 tahun. Sejak pengaruh daripada Indon mari sini baru ada kan. Kita dulu lambat sikit lah banding dengan orang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan duduk di Arab Saudi, budak-budak sana dia bermain macam kita bermain juga, pergi padang pergi apa, tapi Quran ada duduk tepi kok baca hafaz. Kita sini kalau pergi main tak ada Quran lah. Quran di masjid ya. Sana. Saya tengok saya postkan apa tu Imam Khalid, Imam Masjid Negeri. Dia orang Malaysia, lahir di Mekah. Imam yang ada sekarang ni. Hidup dia macam tu lah. Dia petang pergi main, balik main baca Quran. Duduk masjid, balik. Dari Padang, singgah masjid. Macam dia tak ada imam. Suara dia pakai mengalah orang Arab. Tak Ustaz. Jadi tuan-tuan, insyaAllah setakat ni, saya berhenti setakat ni. Tuan-tuan apa nak tanya, so balik nak kaji lah ya. Buku Balaghah. Al-Kafi ya. Ma yastadi'i. Bastam tu Ustaz. Maksud dia, bastam tu daripada basata, sederhana. Basit lah, sederhana. Mutawasitan tu sederhana. Mutawasitan tu macam kita kata tawasitah. Najis pertengahan. Jadi kalau Puan Nora nampak bastan mutawasitan tu dua makna yang sama. Hal. Mutawasitan. Ini mutawwalan. Sederhana. Sederhana boleh. Sederhana boleh, mudah boleh. Bila mudah tu sederhana lah. Okey. Mana ini ucapan-ucapan yang dianggap mudah lah kan. Yang dianggap mudah lah. Yang pertama sekali ucapan tu ringkas. Yang pertama ma yastadai minal kalam tu mana apa yang diperlukan daripada ucapan. Yastadai itu yang diperlukan. Dari ucapan tu ringkas. Ya. Yasta tu berhajat. Yastadi ini daripada da'a yad'u. Apa yang diseru daripada ini term Arab je. Kalau kita kata mayahtaju pun betul. Apa yang diperlukan. Mayastadi itu apa yang diharap. Daripada ucapan tu ringkas. Ya. Ijazah ringkas. Yang kedua sederhana. Ucapan tu sederhana. Mutawasitan sederhana. Selalu dua-dua makna yang sama. Dan ada juga dia katakan walaupun sederhana tapi panjang. Macam ada orang bercakap sederhana je ucapan dia tapi boleh orang dengar sampai 2 jam. Tak sedar kan? Mutawwalan.
daripada tawil. Tawil. Jadi nombor 3 ni maknanya biasa kalau ucapan itu dikatakan baik. Ya. Tapi dalam balaghah kita kira ni. Dalam balaghah dikira yang depan ni iaitu orang yang bercakap tu makna sampai, jangan berbelik-belik, ya, iaitu ringkas, tak ada selang-seli, tak ada tak ada. Kan kita banyak cakap kan. Ya kalau begitu itu dia tak boleh tu. Ya, awi tafsir, mana ucapan tu panjang, tak menjemukan. Okey, itu balaghah. Ataupun dia kata ringkasnya mutabaqatul kalam li muqtadaha. Tengok muka surat depan tu. Muka surat berikut. Li muqtada al-hal ma'a fasahatihi. Hafal tu je. Balaghah. Saya umur 40 lebih baru dapat jumpa ni. Balaghah. Umur 46. Ingat pasal apa? Saya ingat bila saya belajar tu di mana. Saya ingat. Tok Guru ajar saya baca macam saya tahun 3, tahun 4 universiti, tahun 3 universiti. Tak faham-faham. Umur 46, tahu apa? Umur 46. Tahun kecil lagi. Tak banyak. Mengantuk Tapi better late than never tak? Okay. Better late than never. Tuan-tuan dapat bersama, alhamdulillah dah cukup dah. Jadi saya nampak kita dah berada dalam basic yang kuat ni. Kalau tuan-tuan boleh tahu kenapa isim marfu' dan boleh kenal mana isim mabni dan mu'rab dan boleh baca pula yang mabni tu di mana duduk, itu tuan-tuan punya basic dah memang kuat dah. Bukan sikit-sikit lah. Jadi kalau basic kuat ni, kalau kita tak train basic tu, kita akan hilang lah basic tu. Jadi tuan-tuan dah ada skill dah sekarang ni. Skill tu maknanya mahir. Mari cara mana pun, dia kelentong macam mana pun, dia akan dapat jawab. Kalau dah ada skill. Nak apply je. Sekarang ni kita apply dah ni. Saya jangka kita baru buat sebahagian daripada surah At-Tin. Lepas tu apa yang tuan-tuan nak kena buat? Nak kena baca latar belakang surah kenapa. Diturun selepas surah apa. Lepas tu apa sebab turunnya. Siapa dia mangsa yang jadi serangan surah ni. Kalau itu tu kira jamik manik lah. Jamik manik tu maknanya inklusif lah, everything. Berbanding dengan latar belakang kita, ya. Mana orang Terengganu kata habis dengan ilmu saraf. Rasa hebat tak? Habis dengan ilmu saraf. Allah Ta'ala memuliakan kita insya-Allah dengan sebab kita menjaga ilmu dia. Siapa yang jaga ilmu Allah, Allah Ta'ala jaga kita sepanjang hayat. Hinggalah hari kiamat. Hinggalah kita bertemu dengan dia di hari akhirat nanti. Ya, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi wa ghfirli fa innahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal akhizna bil 'afwi wal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah.